Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu selayaknya bagi kita, hamba yang hina, untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta segala bentuk pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan hawa nafsu kita dan juga keburukan tingkah laku kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu juga barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, sentiasalah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, iaitu Allah, yang mana Allah telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, iaitu Adam, dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, iaitu Hawa, dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai, kita semua. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, kerana kepada Allah lah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim, kerana sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sentiasa berkata dengan perkataan yang benar. Nescaya barang siapa yang melakukannya akan dipermudahkan segala urusannya, akan diampunkan dosa-dosanya. Assalamualaikum. Oleh itu, barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ilmu hanyalah kitab Allah, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama, dalam kita beramal, dalam kita beribadah, hanyalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan sebaliknya, seburuk-buruk perkara dalam agama, baik dari segi ilmu, baik dari segi amalan, adalah perkara yang diada-adakan tanpa sebarang dalil daripada Al-Quran maupun Sunnah. Dan setiap dalam agama, dalam amalan, dalam ibadah dilakukan tanpa ada dalil, ia merupakan satu perkara yang sangat-sangat tercela dalam agama. Dipanggil adalah bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah pasti dia akan menjerumus pelakunya cepat ataupun lambat kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Khamis ini, yang mana pagi ini bukan pagi yang sama seperti pagi-pagi Khamis sebelum ini. Pada pagi Khamis yang kita bangun pada hari ini merupakan hari-hari yang sangat istimewa di sisi Allah. Kita sekarang berada di 10 awal bulan Zulhijjah, yang mana Nabi SAW, manusia yang paling menginginkan kebaikan bagi semua umatnya, telah pesan tidak ada hari-hari dalam masa setahun satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba lebih Allah cintai daripada hari 10 awal Zulhijjah. Amalan sekecil apa pun yang kita lakukan daripada 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah, ia adalah satu amalan yang sangat-sangat Allah cintai, lebih daripada amal jihad fi sabilillah. Yang mana kita tahu amal soleh jihad fi sabilillah, ia merupakan satu amalan yang sangat agung di sisi Allah. Kelebihannya, berjihad fi sabilillah akan diraih bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Satu-satunya amal soleh yang mana pelakunya apabila dia mati di medan perang, dia tidak dimandikan. Ia ditanam dengan pakaian yang dia berjuang di jalan Allah. Begitu mulia mujahid seorang yang berjihad di sisi Allah, sehingga Allah ingin dia bangkit dengan keadaan bagaimana dia berjuang di jalan Allah. Akan tetapi besarnya rahmat Allah, besarnya keinginan kebaikan daripada Nabi SAW untuk kita, Nabi menghabarkan bahawa hari ini daripada 1 Zulhijjah hingga nanti kita akan raya, ia merupakan hari-hari yang paling Allah cintai bagi seorang hamba apabila dia melakukan amal soleh. Makna kata, bila seseorang senyum kepada saudaranya, hanya sekadar senyum yang tidak memerlukan modal yang besar. Senyum tapi dengan niat ikhlas, niat sedekah, amal tersebut lebih mulia daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Bayangkan. Jadi alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan puja syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Pemberi Hidayat. Kerana pada pagi Khamis ini kita diberi kesihatan, diberi kesempatan dan diberi keinginan untuk bangun, pergi ke majlis ilmu ataupun buka mendengarkan tentang ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh kita pada pagi hari ini dengan menuntut ilmu Allah di antara amal-amal yang diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pengajian hadis kita pada Khamis pagi hari ini kita teruskan lagi berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita telah selesai sehingga hadis yang ke-9, akan tetapi kita masih lagi berada di hadis yang kedua dalam segmen murajaah, ulang kaji, sebelum kita pindah kepada hadis yang ke-10. Dan hadis yang kedua ini, hadis Jibril, walillahil hamd, kita dah selesai terkait dengan rukun Islam. Dan hari ini insya-Allah kita akan memasuki rukun iman
yang terakhir. Betul? Yang keenam, beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir ataupun qada dan qadar, baik dan buruknya datang hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita mulakan, siapa lagi mungkin akak yang kat belakang je yang ikut daripada awal kelas, mungkin dia boleh jawab soalan ni. Siapa boleh ingat lagi kenapa Imam Muslim meriwayatkan hadis ni dalam kitab sahihnya? Dan hadis yang pertama, setelah Imam Muslim membawakan hadis-hadis muqaddimah tentang celanya orang meriwayatkan hadis palsu, hadis dhaif. Setelah itu hadis yang ke-9, ada ulama mengatakan hadis yang pertama dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim membawakan hadis Jibril ni. Okey, dalam kitab Sahih Muslim tu, hadis yang pertama Imam Muslim membawakan kitab hadis Jibril daripada Umar bin Khattab yang kita sedang bahas sekarang. Okey. Soalannya, kenapa Imam Muslim, bukan, saya tukar soalan. Apa sebab, kalau ikut jalur periwayatan daripada Imam Muslim, apa sebab Imam Muslim dapat hadis ini daripada Umar bin Khattab? Faham soalan saya? Akak faham soalan saya? Ha? Tak faham ke saja tak nak? Okey, siapa yang ada apps hadis ataupun kitab Sahih Muslim, dia boleh buka hadis riwayat Muslim nombor 9. Nombor 9 ataupun nombor 1. Dia tergantung kitab hadis apa yang dia pakai. Sebab sebelum hadis 1 sampai 8 tu, ada yang ulama mengatakan itu bukan permulaan hadis Imam Muslim. Itu hanya hadis sebagai muqaddimah. Ia tentang apa? Tentang barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang menempah tempat pada neraka dan lain sebagainya. Tentang celaan orang yang meriwayat hadis dhaif ataupun hadis munkar. Kemudian hadis yang ke-9 ataupun hadis yang pertama, hadis Jibril. Hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril. Kita buka, kita tengok hadisnya. Kita baca. Kenapa, ada peristiwa di sebalik periwayatan yang kita dapat ni, hadis Umar ni. Okay, jadi hadis ni ada matan dan sanad, betul? Matan adalah apa yang Nabi SAW sabdakan. Manakala sanad adalah periwayatan daripada sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada Imam Muslim, kemudian Imam Muslim pindahkan ataupun nakalkan kepada dalam kitabnya sampai kepada kita. Jadi dalam sanad tersebut dia ada peristiwa bagaimana hadis ini sampai kepada orang yang meriwayatkan, seorang tabi'in. Matan apa yang Nabi sabdakan. Yang satu lagi tu? Sanad. Sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis ni. Mana dia? Yang menyampaikan. Betul, yang menyampaikan. Imam Muslim daripada gurunya, daripada guru-gurunya, daripada tabi'ut tabi'in, daripada sahabat, daripada Nabi SAW. Itu nama dia sanad. Jumpa tak hadis dia? Okey. Hadis dia daripada Imam Muslim meriwayatkan daripada haddatsani Abu Khaisamah Zuhair bin Harb. Tu guru dia lah. Haddatsana Waqi'. Waqi' itu guru kepada guru Imam Muslim. Okay, tak apa, kita tak perlu bahas rijalus sanad ni. Saya baca je. An Abdullah ibnu Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Okay, Yahya bin Ya'mar ni dia adalah seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis ni. Dialah yang membawa hadis ni kepada kita. Yahya bin Ya'mar ni dialah yang membawakan hadis Jibril ni sampai kepada kita. Okey, dia seorang tabi'in. Jadi kisahnya daripada Yahya bin Ya'mar ni. Bermula daripada Yahya bin Ya'mar ni.
seorang tabi'in, tinggal di Basrah. Jadi dia ada permasalahan di Basrah. Apa masalah dia? Masalah tentang qadar, tentang takdir. Jadi ketika zaman Yahya bin Ya'mar ni, di Basrah ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, seorang ahlul bid'ah yang telah melakukan satu perkara baru dalam agama terkait tentang qadar, tentang takdir. Jadi Ma'bad al-Juhani ni, dia mendakwa bahawa setiap takdir yang buruk, ia merupakan perkara yang baru. Maksudnya apa? Perkara yang buruk berlaku di atas muka bumi ini, ia terjadi sebelum tu Allah tak tahu ia akan terjadi. Jadi ilmu Allah tentang perkara takdir buruk ni, Allah tak ada ilmu tu. Ia perkara unuf, baru. Setelah ia terjadi, misalnya fulan bunuh fulan, bila terjadi pembunuhan, baru Allah tahu akan terjadi pembunuhan. Apa sebab Ma'bad Juhani bawa benda ni? Sebab dia nak mensucikan Allah. Takkan benda yang Allah laknat, benda yang Allah benci, tapi Allah izinkan ia berlaku. Tak mungkin. Itu syubhat dia. Akhirnya tersebar syubhat ni di daerah Basrah, dan Yahya bin Ya'mar ni tinggal di Basrah. Akhirnya dia tengok ni tak kena ni. Akhirnya dia pergi ke Madinah. Yahya bin Ya'mar, dia bercerita, qala kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Adalah orang yang pertama berkata sesat tentang masalah takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ni salah satu pendiri pemahaman Jahmiyah. Kemudian Yahya bin Ya'mar ni dia ceritakan, fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdul Rahman al-Himyari hajaini au mu'tamaraini. Maka aku dan kawan aku bernama Humaid, kita pergi haji ataupun pergi umrah untuk mencari salah seorang sahabat Nabi SAW untuk mengadu tentang hal ini. Faqulna law laqina ahadan min ashabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alnahu. Kami berkata, jikalau kami bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi SAW, jadi dia bertemu, Yahya bin Ya'mar ni bertemu tak dengan Nabi SAW? Dia tak bertemu. Dia dah wafat dah. Jadi kalau misal kata Nabi SAW masih hidup, dan saya dia akan pergi terus kepada Nabi SAW. Tapi Nabi dah wafat. Akhirnya dia cakap, jom kita cari sahabat Nabi SAW. Jadi dia adalah seorang tabi'in. Orang yang bertemu dengan sahabat tetapi tak bertemu dengan Nabi SAW. Tabi'in. Manakala sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman dan mati dalam keadaan iman. Itu sahabat. Jadi Yahya bin Ya'mar ni adalah seorang tabi'in. Kemudian dia ceritakan lagi. Fawuffiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka kita diberi taufik oleh Allah untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia bertemu dengan anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Hadis Jibril ni? La, Umar bin Khattab. Hadis Jibril ni kita riwayat sahabat dia adalah daripada Umar. Kan Umar bercerita, bainama nahnu julus, ketika mana kita duduk di samping Nabi SAW, datang seorang lelaki. Yang cerita tu siapa? Umar. Abdullah tak ada kat sini. Dalam hadis ni Abdullah tak ada. Tetapi Umar, dia meriwayatkan hadis dia cerita ke anak dia. Boleh faham Kemudian setelah Yahya bin Ya'mar dan kawan dia bertemu dengan Abdullah bin Umar dakhilan masjid, dalam masjid, tak sebut masjid apa, kemungkinan Masjid Nabawi. Kemudian dia mengadu kepada Umar bin Khattab tentang Ma'bad al-Juhani. Kepada Abdullah bin Umar bin Khattab tentang Ma'bad al-Juhani, tentang pemahaman dia terkait masalah takdir. Akhirnya apa Abdullah bin Umar berkata? Dia berkata, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Wahai Yahya bin Ya'mar, jikalau nanti kau balik ke Basrah, kau berjumpa dengan puak-puak Ma'bad al-Juhani, katakanlah kepada mereka bahawa Abdullah bin Umar telah berlepas diri daripada mereka.
Maksudnya apa kalau dia berlepas diri? Tak nak masuk campur. Bukan tak nak masuk campur. Maksudnya dia dah sesat. Dia dah berlepas diri dengan seorang sahabat Nabi SAW yang dijamin syurga. Kalau seorang sahabat, kalau misal kata Ustaz Mu'in jumpa kita, ana tak mengaku antara pelajar ana. Maknanya kita ada masalah tak ketika kita belajar? Kita ada masalah, sebab tu sampai guru kita tak nak mengaku kita sebagai pelajar. Ini seorang sahabat. Dia kata aku berlepas diri dengan kau. Maknanya pemahaman orang tersebut adalah pemahaman yang salah, tak selari dengan pemahaman Nabi SAW. Anni bari'u minhum wa annahum bara'u minni, dan mereka berlepas diri daripada aku. Jadi mereka bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak memahami masalah qadar ni seperti mana Nabi SAW faham. Kemudian dia berkata lagi, walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi yang bersumpah dengan nama Allah Abdullah bin Umar, dia bersumpah, lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahabat fa anfaqahu ma qabilallahu minhu. Jikalau salah seorang di antara mereka ada harta sebanyak gunung Uhud, kemudian dia infakkan semuanya, tetapi time dia infak tu dia masih faham bahawa qadar yang buruk bukan datang daripada Allah, Allah tak terima dia punya amalan. Jadi dia Muslim ke tak kalau Allah tak terima? Dia tak masuk dalam keadaan Muslim. Sebab rukun iman ni, kalau kita ada masalah salah satu ni, kita bukan Islam. Kita bukan mukmin. Kita hanya sekadar Islam. Kemudian ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima infak mereka walaupun sebanyak gunung Uhud, sehingga mereka betul-betul beriman dengan takdir Allah, sebagaimana para sahabat dan Nabi SAW beriman dan faham. Summa qal haddathani abi. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, telah mengkabarkan kepadaku abi, bapaku, iaitu Umar bin Khattab, qal bainama nahnu julusun inda Rasulullah. Baru Abdullah bin Umar riwayatkan hadis ni. Hadis Jibril ni kepada Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar riwayatkan kepada anak murid dia riwayatkan kepada Waqi' riwayatkan kepada anak murid, akhirnya sampai ke Imam Muslim. Dan Imam Muslim masukkan dalam kitab Sahih Muslim sampai ke Imam An-Nawawi dulu. Sampai ke Imam An-Nawawi baru kita baca Al-Arba'in An-Nawawiyah, baru kita dapat hadis ni. Hadis ni tak keluar lagi sehingga berlaku peristiwa tu. Benda tu dah ada tapi tak diwar-warkan. Tak di hadis ni dah ada dekat Abdullah bin Umar. Tapi tak dibacakan sehingga peristiwa. Wallahu alam. Mungkin dia bacakan juga kepada orang-orang lain. Tapi kalau kita tengok sanad periwayatan orang-orang yang meriwayatkan ni, bagaimana dia dapat hadis ni? Daripada Abdullah bin Umar. Daripada peristiwa tu. Jadi kalau kita cakap berdasarkan hadis yang dalam Sahih Muslim ni, apa wajhu dalalah hadis Jibril ni? Apa yang sebenarnya Abdullah bin Umar diriwayatkan hadis ni kepada Yahya bin Ya'mar? Dia nak tekankan tentang apa? Panjang, hadis Jibril panjang, tapi sebenarnya dia nak tekankan tentang apa? Tentang antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Tu je. Faham maksud saya? Kan? Hadis Jibril panjang, rukun Islam, rukun iman, ihsan, tanda-tanda kiamat. Tetapi sebenarnya Abdullah bin Umar bin Khattab, dia nak sampaikan kepada Yahya bin Ya'mar ni tentang rukun iman yang ke-6 ni, qadar. Saking pentingnya rukun ini. Okey? Boleh faham jadi beriman kepada qada dan qadar ni adalah satu perkara yang kita betul-betul kena faham, dan tidak ada satu sedikit muskil pun. Sebab bila kita tak betul-betul faham sebagaimana para salafus salih faham, kemungkinanlah kita dengar syubhat, jarum-jarum orang-orang ahlul bid'ah terkait dengan qadar ni, kita akan terima bulat-bulat. Macam syubhat yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani ni. Kan? Kenapa Allah benci tak peperangan? Allah benci tak orang bunuh orang? Benci. Tapi kenapa ada orang bunuh orang? Adakah Allah tak mampu nak menghalang? Itu syubhat dia lah. Akhirnya dia bawa kesimpulan bahawa benda yang buruk ni sebenarnya Allah tak tahu.
Dia telah terjadi, barulah Allah tahu. Tapi Allah Maha mengetahui macam mana? Allah Maha mengetahui. Tapi kalau Allah dah benci benda tu, tapi benda tu berlaku, macam mana? Macam Allah ni tak mampu nak halang benda tu berlaku. Itu syubhat. Bukan, kita belum masuk pembahasan qadar yang betul-betul. Itu hanya syubhat je. Jadi bab qadar ni sangat-sangat penting. Jadi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dia dah beri kita satu cara, poin-poin yang sangat jelas dalam kita nak memahami macam mana konsep kita nak beriman dengan takdir. Syubhat tu sendiri maksudnya apa? Syubhat ni adalah perkara yang dia ada dua. Benda yang buruk ada dua. Ada syubhat dan syahwat. Syahwat apa? Nafsu syahwat kan? Benda buruk yang terjadi di sisi dunia. Perempuan, harta, anak, isteri dan sebagainya, itu nafsu syahwat. Syubhat pula benda buruk yang berlaku dari sisi agama. Ada orang bab syahwat dia boleh lepas. Tapi dia adalah kepala ahlul bid'ah yang menyebarkan syubhat. Itu lagi buruk. Kalau buruk yang berlaku. Dari sisi agama. Jadi benda buruk ada dua. Sisi duniawi dan sisi agama. Kalau agama kita sebut apa? Syubhat. Kalau dari sisi dunia, harta, perempuan, nafsu adalah syahwat. Taib. Abdullah tu anak Umar bin Khattab. Betul. Abdullah bin Umar bin Khattab. Okey, jadi rukun yang keenam adalah kita beriman dengan qadar ataupun takdir, khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya. Dalam lafaz hadis, kalau kita tengok kitab hadis ini, Nabi sebut, Jibril bertanya, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan aku apa itu iman. Kemudian Nabi sebut, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6. Okey. Persoalan yang nombor 2 saya nak tanya sebelum kita masuk perbahasan. Dalam hadis, kalau siapa ada buku hadis, tengok matan dia, Nabi first kali sebut an tu'mina, iaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari akhirat. Nabi stop kat situ, lepas tu Nabi ulang lagi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman dengan qadar baik dan buruknya. Nampak tak perbezaan dia? Bila sampai bab qadar ni, Nabi ulang balik, an tu'mina, engkau beriman. Tapi malaikat, Rasul, kitab, Nabi tak ulang tu. Faham soalan saya? Kan? Saya terjemahkan secara bahasa. Jibril tanya, wahai Muhammad, kabarkan aku apa itu iman. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul dan hari akhirat, dan engkau beriman, Nabi ulang lagi, kepada qadar baik dan buruknya. Ada penekanan di situ. Soalannya kenapa? So begitu baik. Semua jawapan betul. Tapi yang tepat dia, sebab Nabi tahu kelak bab qadar ni akan banyak penyelewengan berbanding bab-bab yang lain. Bab qadar ni, penyelewengan dia bukan, zaman dia bukan jauh daripada Nabi. Zaman tabi'in dah ada penyelewengan dah. Bayangkan, zaman ketika para sahabat masih hidup, manusia dah keluarkan syubhat tentang qadar. Sebab bahayanya dalam kita nak memahami bab qadar ni. Sebab tu Nabi tekankan. Yang tu pertama. Yang kedua, sebenarnya dalam kita nak beriman tentang qadar ni, sebenarnya perbahasan ni dah ada dalam beriman kepada Allah. Sebab kita cerita tentang qadar ni, dia tak lari daripada cerita tentang ilmu Allah. Itu saja. Sebenarnya perbahasan qadar ni dia dah masuk dalam beriman kepada Allah. Tapi kenapa Nabi masukkan lagi, lebih perincikan lagi dalam keimanan yang keenam? Sebab ia adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita faham. Okey?
Okey, sebelum kita masuk perbahasan, kita terjemahkan dulu apa yang dimasukkan dengan al-qadar. Dia pun dah jadi bahasa Melayu, qadar, kan, kadar. Sebenarnya al-qadar tu takdir. Kalau terjemahkan secara bahasa, dia pun lebih kurang boleh diterjemahkan sebagai kadar. Kadar tu apa? Kadar tu had. Had, betul, had. Kadar tu adalah kadar sesuatu benda, kan. Jadi qadar ni secara bahasa dalam bahasa Arab adalah perkara yang dah sampai kadar dia. Okay, boleh faham Qadar ni adalah sesuatu perkara secara bahasa. Bila kita sebut qadar, yadullu ala mablaghi syai' wa nihayatuhu. Sesuatu perkara yang dah sampai tahap dia dan penghujungnya. Okey, itu secara bahasa. Okey, dalam nas juga bila sebut tentang qadar, dia akan sebut tentang qada. Dan kita pun bahasa Melayu pun sebut juga, kan, qada dan qadar. Qada dan qadar. Tapi betul tak orang Melayu selalu cakap dah qada dan qadar? Pernah dengar? Itu ada dalam nas. Okay, apa yang dimasukkan dengan qada? Walaupun dalam hadis Jibril ni tak ada disebut qada, tapi dalam perbahasan para ulama dia ada perbahasan qada. Apa yang dimasukkan pula dengan qada? Qada secara bahasa adalah ihkamul amri wa itqanihi. Qada pula adalah terhukumnya sesuatu dengan yakin. Tu qada. Jadi qada dan qadar ni dia seperti iman dan Islam dari segi pengertiannya. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Hukumi sesuatu dengan yakin, itqan. Tu qada. Okey, jadi qada dan qadar ni apabila dia berada di satu nas, ada dua sebutan dia, maka makna dia berbeza. Okey, tetapi kalau dalam nas ni, dalam dalil hanya sebut qadar sahaja, tidak disebut qada, ataupun sebaliknya disebut qada sahaja, tidak disebut qadar, maka qada ketika itu dia juga merangkumi makna qadar, dan qadar juga merangkumi makna qada. Itu makna dia ijtama'a iftaraqa. Jikalau dia bertemu, maka makna dia iftaraqa, berpisah. Wa idza iftaraqa, jika dia berpisah, ijtama'a, maka makna dia akan bersamaan. Itulah makna Islam dan iman. Okay, dalam Al-Quran, kalau Allah sebut Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, Allah sebut tentang Islam je, dia termasuk juga tentang iman. Muslimun wa mu'minun. Tapi kalau dalam nas ada sebut iman dan Islam, maka ia dua benda yang berbeza. Islam adalah benda yang zahir, iman adalah benda yang batin. Boleh faham Okay. Betul. Jadi qada dan qadar ni, dia ada semua rangkuman dia lah takdir. Tapi ada perincian makna di situ. Okey, apa makna dia? Okey, qadar ni adalah benda yang dah sampai penghujungnya. Maksudnya Allah dah catat benda tu akan terjadi seperti itulah, tetapi belum terjadi lagi. Bila ia terjadi? Setelah berlakunya qada. Boleh faham? Qada ni daripada perkataan qada yaqdi. Ism fa'il dia apa? Qadi. Qadi apa tu? Dah jadi bahasa Melayu yang qadi. Qadi hakim lah. Bukan. Qadi kalau kita tengok bahasa, kalau kita orang dekat Saudi, qadi ni adalah ketua hakim. Dia yang memutuskan, okey, orang ni bersalah. Dia ketuk dia punya palu, dia punya ketuk besi tu. Tak. Lepas tu dah, maknanya dah kesalahan tu telah disabit. Itu maksudnya qadi. Jadi qadar ni Allah dah tentukan, hari ini Usama akan angkat buku 72 doa ni. Itu qadar. Bila qadanya? Qadanya ketika saya angkat. Itu perbezaannya. Boleh faham? Jadi lebih tepat cakap qadar dan qada, sebab qadar dulu baru qada, bukan qada dan qadar. Itu perbezaan dari segi ta'rif dia. Qada dia bukan sesuatu yang telah Allah tentukan. Mungkin belum mahfuz pada semasa kita hidup dan sebelum kita lahir lagi tidak tentukan apa-apa yang terjadi pada kita. Dan qadar, kalau Ustaz kata penghujungnya, maknanya benda itu akan berlaku. Pasal Allah masih
izinkan kita untuk berdoa. Benda yang kita kata, okey, hari ini seseorang itu akan mengalami sakit ke, atau aksiden ke, atau apa-apa yang buruk. Tapi kita berdoa pada Allah, minta dijauhkan, dan mungkin aksiden itu tak jadi, tak berlaku pasal. Jadi dia tak sampai penghujung, dia tak sampai kadar. Macam mana? Itu pandangan saya lah, Ustaz. Boleh kita fikirkan anggapkan macam itu. Dia lebih tepat dia terbalikkan. Dari segi bahasa dari segi bahasa, qadar dulu baru qada. Sebab qada tu Allah dah putuskan, maka ia pasti akan berlaku. Tapi nanti permasalahan tentang doa, tentang apa yang Allah dah takdirkan tiba tidak terjadi, kita akan bahas ni satu persatu. Cuma sekarang kita dalam segi ta'arif dulu, biar faham apa maksud qada dan apa maksud qadar. Faham ke? Ada soalan? Jadi kalau orang tanya qada dulu ke qadar dulu? Sekali Ustaz, qadar dulu, qadar. Betul. Ingat je, qada ni daripada perkataan qada yaqdi, memutuskan, qadi. Jadi bila Allah dah tetapkan qadar tu, ia belum terjadi, tapi ia terjadi setelah Allah dah qada benda tu. Faham Qadar tu dah tertulis. Dah tertulis. Akan berlaku. Akan berlaku, pasti akan berlaku. Tapi Bila benda tu dilakukan. ya, Ustaz, sama juga macam taufik dan hidayah. Hidayah dulu baru taufik kan? taufik dan hidayah. Hidayah dulu baru taufik, betul. Sebab hidayah tu ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Okey, faham. Okey. Apa secara istilah dia apa tentang qadar ni, takdir, makna secara istilah tadi kita ambil makna secara bahasa. Okey, secara istilah adalah takdirullah lil asya'i fil qidam wa ilmuhu annaha sataqa'u fi awqatin ma'lumah wa ala sifatin makhsusah. Jadi qadar ni ataupun takdir secara istilah dia adalah sesuatu perkara yang telah Allah tetapkan, segala benda sesuatu yang telah Allah tetapkan fil qidam, pada waktu dulu. Okey. Semua poin ni penting untuk kita faham. Takdir ni adalah segala benda yang telah Allah tetapkan pada waktu dulu. Wa ilmuhu annaha sataqa, dan Allah telah tahu bahawa perkara tersebut pasti akan terjadi. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu yang tertentu. Wa ala sifatin makhsusah, dalam keadaan sifat yang tertentu. Okey. Saya ulang balik. Takdir adalah segala sesuatu yang telah Allah tetapkan pada waktu dulu, dan Allah telah tahu bahawa perkara tersebut pasti akan terjadi pada waktu yang tertentu dan sifat yang tertentu. Wa kitabatuhu lidzalik, dan telah Allah catatkan perkara tersebut. Itu poin yang kedua. Poin pertama tentang ilmu. Allah dah tahu benda itu akan berlaku. Bila ia berlaku, bagaimana ia berlaku, Allah dah tahu. Poin yang kedua, wa kitabatuhu lidzalik, dan Allah telah tulis perkara tersebut. Poin yang ketiga, wa masyiatuhu laha, dan Allah kehendaki bagi perkara tersebut akan berlaku. Wa wuqu'uha ala hasabi ma qaddaraha wa khalquhu laha, dan perkara tersebut berlaku berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan dan Allah cipta. Itu makna secara istilah. Jadi ada berapa poin? Ada 4 poin. Satu, Allah dah tulis perkara tersebut. Tak. Yang pertama, Allah dah tahu benda tersebut. Ilmu. Okey, jadi ta'arif ni dia sebenarnya sama dengan maratibul qadar. Tartib dalam kita nak memahami bab qadar. Tartib dalam kita nak memahami bab takdir ni ada 4. Okey, semua yang saya sebutkan dalam ta'arif tadi, istilah. Saya ulang balik
Jadi takdir secara istilah syarak dia adalah setiap sesuatu perkara yang akan berlaku, yang telah Allah tetapkan pada waktu dulu. Okey. Perkara semua yang akan berlaku ni Allah tetapkan bila? Fil qidam. Waktu daripada dulu lagi, sebelum 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Ada hadis yang sahih nanti saya akan bawakan. Dan Allah dah tahu setiap perkara itu akan terjadi. Ilmu Allah. Itu yang pertama. Poin yang pertama adalah ilmu. Poin yang kedua, wa kitabatuhu lidzalik, dan Allah dah catat semua benda itu. Semua setiap perkara yang akan berlaku pada hari ini. Ada kawan-kawan kita datang lambat kelas. Allah dah catat benda tu. Contohlah. Bukan kelas ni, kelas lain. Jadi Allah dah tulis. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa masyiatuhu laha, dan Allah kehendaki benda tersebut. Kehendaki Allah kehendaki, masyiah. Dan yang keempat, wa khalquhu laha, dan Allah tetapkan ia berlaku dengan Allah cipta benda tu. Okay, itu takrif dia. Boleh faham? Okey, Ustaz nombor 3 kan? Okay, tak apa. Takrif ni kalau tak faham, kita akan dapat faham setelah kita bahas tentang maratibul qadar. Tartib dalam nak memahami qadar. Sebab kalau kita tengok perbahasan ulama tentang takdir ni, banyak sangat takrif. Ada yang takrif pendek, ada yang panjang, ada yang sangat panjang. Tetapi sebenarnya kesimpulan dia tak lari daripada maratibul qadar yang 4 ni. Okay, jadi itu dah tentang takrif. Kita dah selesai takrif dari segi bahasa, kita dah tahu apa maksud qadar, apa maksud qada. Dan secara istilah syar'i pula pun kita dah faham dah. Semua yang Allah tahu akan terjadi dan Allah dah tulis benda tu dan Allah kehendaki benda tu akan terjadi, kemudian Allah cipta benda tu, barulah benda tu terjadi. Itu takrif secara umum tentang qadar. Okey, tartib dia pula ada 4. Maratibul qadar ada 4. Tartib dalam kita nak beriman dengan qadar dan qadar ada 4. Yang pertama al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu, iaitu ilmu Allah lah. Apa yang dimasukkan dengan al-ilmu ni? Okey, dia kena ikut tartib, baru kita akan betul-betul lega, baru kita boleh faham. Kita boleh faham dengan sangat jelas tentang apa yang akan berlaku terkait dengan qadar. Sebab qadar ni berlaku 24 jam dengan hari-hari kita, betul tak? Kita solat 5 kali sehari. Kita puasa setahun sekali. Tetapi bab qadar ni dia berlaku 24 jam. Jadi kalau kita ada sedikit tergelincir dari pemahaman bagaimana Nabi SAW dan para sahabat faham, maka kita akan tergelincir jauh. Na'udzubillah. Okay, jadi kita kena faham dulu satu persatu. Okay, poin yang pertama adalah ilmu Allah. Apa yang dimasukkan dengan ilmu Allah? Iaitu kita betul-betul yakin dan beriman bahawa sesungguhnya Allah alimun bikulli syai', maha mengetahui bagi setiap sesuatu, jumlatan wa tafsila, secara jumlah, secara umum maupun secara khusus, secara detail. Okey, kena faham benda tu. Allah Subhanahu wa taala al-alim, al-khabir, dah mengetahui setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ni, di langit, di bumi dan di mana-mana tempat. Allah tahu, sebab Allah Rabbul Alamin. Okay, itu poin yang pertama, al-ilmu. Al-imanu bi anna Allah alimun bi kulli syai'. Kita beriman, yakin bahawa Allah Maha mengetahui bagi setiap sesuatu, jumlatan wa tafsilah, secara jumlah ataupun secara tafsil, secara detail, azalan wa abadan, benda yang sejak azali ataupun benda yang akan datang. Fa'ilmuhu muhitun, maka ilmu Allah tu meliputi bimakana, dengan apa yang telah berlaku. Allah tahu apa yang dah telah berlaku. Wa ma sayakunun, dan apa yang akan berlaku Allah dah tahu. Sampai hari kiamat, sampai penduduk syurga apa, semua Allah dah tahu. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, dan benda yang tidak terjadi tetapi kalau ia terjadi dan bagaimana ia terjadi pun Allah dah tahu. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Contoh dia apa yang terakhir tu? Kalau bimakana, apa yang berlaku, contoh dia apa?
Allah tahu apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Allah tahu secara detail. Berlaku yang pada zaman Nabi Nuh, bahkan zaman Nabi Adam. Apa-apa yang dah berlaku dah lepas Allah tahu. Wa ma sayakunu, dan apa yang bakal berlaku besok Allah dah tahu. Lusa Allah dah tahu. Bila kita mati Allah dah tahu. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, dan benda yang tak berlaku tetapi kalau ia berlaku dan bagaimana ia berlaku pun Allah tahu. Contoh dia apa? Contoh dia dalam hadis ni, dalam para ulama membawa contoh anak orang kafir yang mati pada waktu bayi, waktu kecil. Jadi para sahabat tanya pada Nabi SAW, anak orang kafir ni yang mati pada waktu kecil ni, dia akan dihukum sebagai apa? Ya, kita tahu dia lahir sebagai fitrah. Akhirnya Nabi SAW sebut apa? Allahu a'lamu bima saya'lamun. Atau kama qala. Allah lebih tahu. Kalau dia misal kata tak mati waktu baby, dia tumbuh besar, dia Islam ke dia kafir tu, Allah dah tahu. Boleh faham? Apa yang saya dengar, anak-anak orang kafir ni selagi dia belum balik, kalau dia meninggal, dia memang Ya, betul. masuk syurga. Betul. Itu satu bab. Memang dia akan masuk syurga sebab dia dalam keadaan fitrah. Cuma nak tekankan kat sini, kalau misal kata dia tak mati time waktu kecil tu, dia hidup, Allah tahu dia akan jadi kafir ke dia akan jadi Islam. Itu yang Nabi nak tekankan. Okay, itu tentang ilmu. Jadi jelas poin yang pertama ni tentang ilmu. Jadi kita kena faham betul-betul, bersihkan betul-betul bahawa Allah Al-Alim Al-Khabir, ilmunya meliputi segala sesuatu, luar dalam, dulu sekarang, selama-lamanya, semua Allah dah tahu. Okay. Kemudian kita pergi ke step yang kedua, iaitu Al-Kitabah. Al-Kitabah ataupun terjemahannya penulisan. Okay, step yang kedua, sebelum Allah ciptakan kita semua ni, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan para malaikat, Allah ciptakan apa semua. Sebelum Allah ciptakan, makhluk pertama yang awal sekali Allah cipta apa? Qalam. Pena. Pen. Dalam hadis yang sahih, awalul makhluk yang pertama Allah cipta adalah qalam. Kemudian Allah perintahkan qalam tu untuk tulis semua perkara yang akan berlaku sampai kiamat. Dan benda ini terjadi 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi, dalam hadis yang sahih. Okey, tapi belum masuk poin lagi. Jadi itu adalah penulisan. Maksud dia apa? Al-imanu bi anna Allah kataba ma sabaqa bihi ilmuhu min maqadiril khalaiq ila yaumil qiyamah fi lauhil mahfuz. Martabat yang kedua ni, penulisan, adalah kita beriman, yakin bahawa Allah dah tulis setiap sesuatu berdasarkan ilmu dia sehingga hari kiamat. Di mana? Di lauhil mahfuz. Okay, itu Al-Kitabah. Jadi first kali Allah memang dah tahu apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Allah perintahkan qalam untuk tulis. Itu Al-Kitabah. Jadi terkumpulnya kita pada pagi hari ini, dah tertulis ke? Dah tertulis ke belum? Dah tertulis. 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Pagi ini Afiq tengok ustaz macam ni pun Allah dah tulis. Siapa ngantuk pun Allah dah tulis. Semua Allah dah tulis. Okey, boleh buka hadis riwayat Muslim nombor 2653. 2653. Daripada Abdullah bin Amru
Daripada Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah menulis, maksudnya Allah perintah qalam untuk tulis maqadirul khalaiq, takdir seluruh makhluk, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sanah, 50,000 tahun sebelum. Sebelum Allah cipta 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi, Allah dah, itu menunjukkan apa? Ilmu Allah dah tahu dah. Kalau kita fikir, boleh tak setelah Allah ciptakan kalam, Allah suruh tulis, terus Allah cipta langit dan bumi? Boleh tak? Boleh je. Allah qadir ala kulli syai', tapi nak menunjukkan bahawa ilmu Allah sangat luas. Allah tahu apa yang terbaik, Allah tahu setiap sesuatu. 50,000 tahun setelah tu baru Allah cipta langit dan bumi. Okay, itu poin yang kedua. Boleh faham Al-Kitabah. Kemudian poin yang ketiga, Al-Masyiah, kehendak. Yang pertama ilmu, iaitu ilmu Allah. Yang kedua kitabah, kitabatullah, penulisan Allah. Yang ketiga masyiatullah, kehendak Allah. Okay. Allah dah tahu semua akan terjadi dan Allah dah tulis dalam buku tu di Lauhil Mahfuz. Tetapi semua benda itu tidak mungkin akan berlaku melainkan setelah Allah kehendaki ia berlaku. Insya'a kana wa illam yasha' lam yakun. Jika Allah kehendak maka akan berlaku. Jika Allah tidak kehendak pasti ia tidak akan berlaku. Kun fayakun. Jadi kalau kita buka berita ada mak bunuh anak, anak pancung kepala ayah dia, itu semua Allah kehendak tak kehendak berlaku? Allah kehendak ia berlaku. Peperangan berlaku dekat Yaman, dekat Syria dan lain sebagainya, Allah kehendak tak ia berlaku? Kehendak ia berlaku. Okay, settle Itu masyiah. Yang keempat, yang terakhir, baru al-khalqu, penciptaan. Al-khalqu, penciptaan. Penciptaan. Barulah terjadi benda tu, ia merupakan penciptaan daripada Allah. Jadi kita semua ni, perbuatan kita, hujan, panas, apa semua yang berlaku kat muka bumi ni, semua adalah makhluk. Okey? Perbuatan kita adalah makhluk Allah. Buku ni adalah makhluk Allah. Jadi semua di atas muka bumi selain Allah adalah makhluk. Itu yang dinamakan sebagai alamun. Rabbul alamin. Alam tu apa? Kullu ma siwallah. Semua selain Allah. Itu alam. Okay, jelas Ada apa-apa soalan? Jadi bagaimana kita nak faham masalah takdir? First kali kita kena faham bahawa semua yang berlaku ini berdasarkan ilmu Allah. Allah tahu setiap sesuatu. Dan apa yang berlaku ni telah Allah tulis. Kena yakin tu, Allah dah tulis. Sedetail-detailnya Allah dah tulis semua. Hari ni kita bangun lambat, Allah dah tulis. Kat kelas kita menguap, Allah dah tulis. Kita balik rumah nanti kita makan, semua Allah dah tulis, ada dekat Lauhul Mahfuz. Kemudian ia berlaku berdasarkan apa yang Allah kehendak. Setelah itu barulah berlaku benda tu. Kehendak tu ketetapan. Saya rasa kehendak tu kos sekalian. Apa tu? Dengan izin. Al-masyiah wal idnu. Dia ada perbahasan yang detail kalau nak kita tentang kehendak. Kan, Allah nak benda tu berlaku. Kalau dengan izin tu maksudnya Allah izinkan benda tu berlaku. Dia sebenarnya sama je. Sebab apa yang Allah izinkan berlaku tu, Allah nak benda tu berlaku. Tak sama juga, sebenarnya tak sama. Kenapa tak sama? Dia kalau dengan izin, seakan-akan Allah izinkan tapi Allah tak nak benda tu berlaku. Tapi Allah izinkan. Betul tak?
Tak. Semua yang berlaku ni dengan izin Allah dan kehendak Allah. Allah memang nak berlaku. Walaupun benda tu buruk. Ketetapan lah. Sebab tu para ulama pakai istilah, dan Allah sendiri pakai istilah masyiah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Bukan Allah pakai izin. Dan apa-apa yang kau kehendak, ia tidak akan berlaku melainkan setelah kehendak Allah. Lebih tepatlah saya rasa. Macam mana pula yang dia kata ketetapan tu boleh diubah dengan doa? Okay, kita akan bahas perbahasan yang kedua. Tapi bab ni dah faham tentang qadar, tentang maratibul qadar dah faham. Okay, sekarang perbahasan kedua, aqsamul qadar, macam-macamnya takdir. Macam-macamnya takdir. Jadi apa yang kita bahas ni semua berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau siapa ikut kelas saya dah bagi setiap poin yang saya bagi tu ada ayat dan hadis. Ni saya skip lah sebab takut ambil masa yang lama. Okey, macam-macam takdir ada berapa? Ada 4. Sorry, ada 5. Takdir ada 5 macam. Faham ni, selesai masalah. Kalau kita berdoa boleh tukar takdir. Kalau benda buruk jadi baik, apa semua tu akan selesai bila kita faham 5 macam takdir. Okey, takdir yang pertama adalah takdirul am, takdir yang umum. Takdir yang umum ni dia kembali kepada perbahasan takdir yang kita bahas tadi. Ilmu Allah, penulisan Allah, kehendak Allah dan penciptaan. Itu takdirul am. Semua yang berlaku setelah Allah perintah, Allah cipta kalam sampai hari kiamat. Allah dah tulis dekat Lauhil Mahfuz. Itu takdirul am, takdir umum. Okay, yang kedua, takdir al-bashari. Takdir bashari ni daripada perkataan bashar, manusia. Kita boleh terjemahkan sebagai takdir apa? Takdir manusiawi. Tak kena? Boleh? Takdir ketika Allah cipta manusia tu. Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 172. Apa itu takdir al-bashari? Takdir alladhi akhadallahu fihi mithaq ala jami'il bashar. Takdir yang mana Allah ambil perjanjian bagi setiap manusia sebelum dia keluar daripada ketika dalam perut ibunya. Dalil dia apa? Surah Al-A'raf ayat 172. Wa ashhaduhum ala anfusihim bidzalik. Ketika Allah berjumpa dengan setiap manusia, berjumpa dengan kita juga, Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Kau mengaku tak bahawa aku sebagai Tuhan kau, sebagai pemilik, pencipta dan pengurus kau? Kita kata apa ketika itu? Qalu bala, ya. Dan berdasarkan hadis Abu Daud 4081, ketika itu Allah dah tentukan, engkau ahlu sa'adah, engkau ahlu syurga, dan engkau ahlu syaqawah, engkau ahlu neraka. Jadi takdir ni lebih khusus, lebih detail daripada takdir am tadi. Okey? Macam bila ikut dalam janin kan? Faktor yang kita. Itu takdir yang ketiga pula. Takdir umuri. Takdir umur seseorang. Takdir umuri itu setelah kita ditiupkan roh. Takdir basyari ni sebelum kita ditiupkan roh dalam janin. Allah dah jumpa dengan kita. Allah tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Dan ketika itu juga Allah dah tentukan fulan daripada ahlus sa'adah, orang yang bahagia iaitu ahlus jannah, dan fulan daripada ahlus syaqawah, orang yang derita iaitu ahlu neraka. Wa na'udzubillah. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, takdir al-umuri. Takdir umur. Takdir umur apa dia? Takdir kullama yajri ala abdi fi hayatihi ila nihayati ajalihi. Takdir yang telah Allah tentukan daripada awal Allah tiupkan roh sampai ajalnya. 4 perkara tadi itulah. Nanti kita akan bahas tentang hadis Nu'man bin Bashir.
Okay, yang keempat, okay, dalil dia apa? Takdir umuri, hadis riwayat Bukhari 3208. Hadis Nu'man bin Bashir ya. Nombor apa Ustaz? Nombor apa? 3208. Betul lah. Hadis nombor minta maaf, Abdullah bin Mas'ud. Hadis nombor 4 ni dalam Arba'in Nawawi. Bagaimana Allah tetapkan, Allah suruh malaikat tulis amaluhu, rizquhu, ajaluhu. Amal perbuatan dia, rezeki dia, dan ajal dia. 3 perkara kan. Perkara yang keempat, syaqiyun aw sa'idun. Dia ni penduduk neraka ataupun penduduk syurga. Allah dah tetapkan ketika kita dalam perut lagi. Amal rezeki. Amaluhu, rizquhu, ajaluhu. Ajalnya. Lepas tu syaqiyun aw sa'idun. Dia ahli syurga ke atau ahli neraka. Itu takdir umuri. Yang ketiga tadi kan. Yang keempat, takdir as-sanawi. Takdir setahun. Sanawi. Takdir setahun. Takdir kullama yahduthu fi sanah min maut wal haya wa iz wa dhul wa rizq wal matar hatta hujjat yuqal yahujju fulan wa fulan. Takdir sanawi ni, takdir tahunan ni adalah apa-apa yang berlaku dalam masa setahun. Yang telah Allah tetapkan, Allah bagi ilmu tu dekat malaikat pada waktu setahun. Bila dia renew, bila takdir ni renew, malaikat akan renew kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Dalil surah Ad-Dukhan ayat 4, surah Al-Qadar sendiri. Kemudian yang terakhir, takdir harian. Berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 29, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Itu takdir harian kita. Okey. Boleh faham ya? Kemudian kesimpulannya, takdir yang pertama adalah takdir yang tidak boleh berubah sama sekali. Takdirul am adalah takdir yang tidak akan berubah. Manakala takdir yang kedua sampai takdir yang kelima, ia boleh berubah. Jadi rujukan asas bagi takdir yang kedua dan takdir yang kelima adalah takdir yang pertama di Lauhil Mahfuz. Misalnya, takdir umuri, takdir umur dia, ketika malaikat tiupkan roh, kemudian malaikat tulis 4 perkara, ajal, salah satunya ajal. Fulan ajalnya umur 60 tahun. Kan? Dah tertulis di takdir umur dia. Tapi berdasarkan hadis yang sahih, Nabi SAW sebut apa? Barang siapa yang sambung silaturahim, maka dia akan dipanjangkan umurnya. Barang siapa doa boleh merubah takdir. Itu takdir ni boleh ubah. Jadi misal kata dia sambung silaturahim, dia berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku dalam ketaatan. Ingat, jangan kita panjangkan umur je, ataupun kita doakan lain, semoga engkau panjang umur. Jangan. Para ulama cakap doa itu adalah doa yang tercela. Kalau kita biarkan macam tu je, kita kena kaitkan, semoga Allah panjangkan umur kau dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam ketakwaan. Kena cakap macam tu. Kan? Selalu kalau orang datang, bila kita sebut nama dia, dia datang, oh panjang umur kau. Jangan. Panjang umur kau dalam ketaatan. Tambah sikit. Okey. Jadi akhirnya takdir umuri dia tu boleh berubah. Daripada 60 tahun boleh jadi 70 tahun, boleh jadi 80 tahun. Okey, jadi masa malaikat datang baca kan. Malaikat kata nyamuk ni yang 60 tahun. Ya. Kan? Tapi sebenarnya kalau mahfuz tu, Ya, betul. 70 tahun.
Jadi kesimpulannya macam mana? Jadi dekat takdir am di Lauhil Mahfuz dah tulis dah. Malaikat yang tiup roh fulan ni dia tulis 60 tahun, tapi sebenarnya umur dia 70 tahun sebab dia melakukan amal soleh sekian. Malaikat tu datang bacakan tu dia dapat Allah. Ya betul. Dia daripada Allah. Dalam hadis tu jelas Allah perintah dia untuk tiupkan roh dan tulis 4 perkara. Itu semua perintah daripada Allah. Sebab tu ilmu qadar ni hanya Allah je yang tahu. Malaikat yang bawakan kerja untuk mengurus bumi ni berdasarkan takdir pun dia tak tahu. Per tahun pun dia hanya tahu setahun je. Tahun depan dia tak tahu apa berlaku. Dia kena pergi kat langit, bertemu dengan Allah, renew takdir dia berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Berdasarkan ayat Quran. Sebab tu dinamakan Lailatul Qadar. Okay, jadi yang pertama tu takdirul am, semua yang akan berubah dekat takdir yang 2 sampai 5 tu semua dah tertulis dekat takdirul am. Sebab apa tadi? Sebab kita dah beriman yang pertama tadi. Allah alimun bikulli syai' bima kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun kaifa iza kana kaifa yakun. Allah dah tahu semua yang berlaku, yang akan berlaku, yang orang ni dia akan beriman, awal dia kafir, yang orang ni awal dia beriman kemudian dia kafir, semua Allah dah tahu. Jadi ada masalah ke sekarang? Tak ada masalah kan? Serah kan? Betul tak? Dalil dia apa? Dalil dia apa yang mengatakan bahawa takdir am, takdir basyari, takdir umuri, takdir sanawi, takdir yaumi ni boleh berubah, manakala takdir am tidak berubah. Dalil dia apa? Dalil dalam surah Ar-Ra'du ayat 39. Ni kena catat. Surah Ar-Ra'du ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman 39. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Ar-Ra'du ayat 39. Surah Ar-Ra'du ayat 39. Allah SWT berfirman, Yamhullahu ma yasha. Allah padam apa yang Allah kehendaki. Kan? Walaupun dah tertulis dekat cacatan para malaikat, Allah boleh padam sebab Allah kehendaki benda tu. Wa yuthbit, dan Allah tetapkan, Allah tak padam. Jadi Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah boleh padam, Allah boleh tetapkan. Dekat takdir mana ni? Takdir nombor 2, 3, 4 dan 5. Tetapi yang Allah padam, yang Allah tetapkan, semua dah kat mana? Wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah, ibu segala buku, iaitu kitab yang berada di takdir am, di Lauhil Mahfuz. Okey. Wa indahu ummul kitab adalah dalil untuk takdir yang pertama. Jelas ke? Jelas, Fik? Okey Ustaz. Okey. Kita kan takut lah kan. Takut berhujungnya tidak baik. Memang. Orang yang beriman dia kena takut. Jadi bila kita baca kita takut lah. Tapi orang yang beriman yang bijak bukan sekadar takut. Dia bertindak lah. Dia bertindak. Takut dia tu mendorong dia untuk menjadi orang yang lebih bertakwa. Okey? Bukan takut dia menjadi orang yang lebih malas, putus asa. Sebab orang Islam ni, orang mukmin, dia kena ada balance dalam dia nak beribadah kepada Allah. Sebagaimana para ulama mengatakan, seorang mukmin ni bagaikan burung yang ada 2 sayap. Sayap kanan dia adalah khauf, takut. Sayap kiri dia adalah raja, mengharap. Khauf, takut akan azab Allah, takut ditutup dengan su'ul khatimah, takut diazab di dalam kubur dan lain sebagainya, perasaan takut terhadap kebesaran Allah, keagungan Allah. Tetapi jangan kita takut je sampai kita berputus harapan, kita putus asa dengan rahmat Allah. Tak, kita kena ada raja. Sentiasa mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas, sentiasa mengharapkan syurga Allah, pengampunan Allah. Dia kena balance dua tu. Sebab kalau tak balance, dah terbukti ada kelompok-kelompok sesat disebabkan benda ni dia tak balance. Khauf, bila dia takut je kerja dia jadi kelompok apa? Khawarij. Bagaimana orang-orang Khawarij ni, dia berinteraksi dengan manusia seakan-akan tu Allah tak ada rahmat langsung. Mencuri, kafir, dosa besar, bunuh. Zina, kafir, dosa besar, bunuh. Dia pukul rata semua. Dia sebab terlalu takut.
Sampai dia seakan-akan Allah tak ada rahmat. Tetapi orang yang rajak sangat ni, yang terlalu mengharapkan rahmat Allah sangat besar, Allah ni maha pengampun, Allah ni luas rahmatnya lebih tinggi daripada rahmat seorang ibu kepada anaknya. Dia tengok rahmat je, tak tengok khauf, akhirnya jadi apa? Jadi murji'ah. Kan? Jadi seakan-akan tu Allah tak ada azab. Seakan-akan lah. Tak apa bergaul dengan orang yang bertatu, orang yang jadi pondan, tak apa, yang penting solat, bertaubat. Kau nak tetap jadi keadaan kau macam ni, tak apa, yang penting kau ada hubungan dengan Allah. Nampak? Dia tak mengancam orang. Sebab tu Nabi SAW nazir wa bashir. Peringatan dan bagi khabar gembira. Peringatan ni untuk orang apa? Untuk orang-orang maksiat ni, kita kena bagi peringatan supaya dia bertaubat. Ingat azab Allah yang keras. Bashir untuk orang-orang yang dah beribadah. Para sahabat, bagi khabar gembira tentang syurga luas selangit dan bumi dan lain sebagainya. Jangan kita terbalik. Kita jumpa orang yang bermaksiat kuat ni, kita bagi khabar gembira. Tak apa, Allah maha pengampun. Yang penting solat. Nak jadi pondan pun tak apa. Kita meraihkan dia punya majlis, dia berkumpul dengan pondan-pondan dia. Kita seakan-akan bagi keluasan rezeki pada orang yang tak nak tutup aurat, bertatu, tak bertaubat. Itu semua kita kena faham bab ni. Jangan sampai kita agung-agungkan dengan orang yang dia sedang cocok jarum murji'ah kepada masyarakat. Ya, ada sekali tu Ustaz, saya tengok YouTube kan. Dia kata buat dosa tapi jangan berhenti solat. Nampak tu? Dosa tapi solat. Mungkin kata satu hari nanti solat itu menyebabkan akan menjadi baik, berhenti dari buat dosa. Tak boleh. Kita, apa Nabi SAW sebut dalam konsep kita nak berhadapan dengan kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Kau nampak kemungkaran, kalau kau ada kekuatan, ubah kemungkaran tu dengan tangan kau. Anak kau tak pakai tudung, paksa dia pakai tudung. Anak kau tak nak solat, rotan dia tak nak solat. Anak kau malas-malas nak tasmik, marah dia. Contohlah, kita ada kekuatan biyadihi. Kalau misalnya kata kita tak ada kekuatan, fabilisani, engkau jadi pondan ni dilaknat. Kau buka aurat ni, kau akan diseksa. Kalau tak mampu nak cakap pun, fabiqalbi, dengan hati kita benci perbuatan tu. Jangan kita duduk sekali dengan dia. Ustaz, tolong jadi doakan untuk saya punya perkahwinan ni. Tapi perkahwinan saya nanti ada lagu, ada buka aurat. Kena benci kemungkaran tu dengan hati. Jangan ikut. Tetapi kebencian tu adalah wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Kalau orang yang dengan hati pun dia tak ada, yang lemah iman tu tak ada, dia ada iman ke tak? Kalau dia boleh bergaul dengan maksiat, bahkan dia boleh cakap tak apa. Tak apa. Maksiat cakap tak apa. Mana boleh cakap macam tu? Jangan. Tapi kau kena bertaubat dan solat. Itu yang betul. Kena datang sekali. Tapi kena letak pada tempatnya. Ancaman untuk orang yang berlaku maksiat. Khabar gembira untuk orang melakukan ketaatan. Macam contoh dia kata tadi, tak pakai tuduk dan solat. Maksudnya ancaman, pujuk supaya pakai tuduk, dan dia serta beritahu dosa pakai tuduk. Yelah, dia kena tahu. Dia kena tahu. Kalau kita dah bagi tahu, dia tetap tak nak buat, tu dah pakai lisan kan? Akhirnya kita kena pakai hati. Kena benci. Benci maksudnya kita kena boykot. Jelas tak? Jadi apa tadi perbahasan kita? Itulah. Jadi dah faham masalah takdir? Ada apa-apa persoalan tentang takdir? Macam orang lesbian dengan gay tu. Kalau dia solat, tapi dia orang tak buat taubat nasuha, Allah terima ke solat dia? Taubat nasuha. Sebab Rasulullah tak mengaku umat. Dia konsep dia macam ni. Dalam bab dosa ni, semua dosa kemungkinan boleh diampunkan oleh Allah, melainkan dosa syirik. Itu kita kena faham.
sedosa mana seorang hamba kalau dia tak mensyirikkan Allah, Allah boleh ampunkan. Tetapi kita kena faham juga, dalam kita nak mencapai rahmat Allah, kita kena taati Allah. Sebab tu saya kata benda ni kena balance. Dia kalau kita takut sangat, akhirnya orang yang sebenarnya dia belum syirikkan Allah, kita dah judge dia sebagai ahli neraka. Mungkin sebab dia buat perkara yang maksiat besar lah. Tapi kalau misal kata kita terlalu mengharapkan rahmat Allah sehingga kita mengiyakan perbuatan dosa dia, tak apa, selagi kau tak syirik, kau masuk syurga, kau akan diampunkan. Tak boleh. Kena balance. Boleh faham tak? Jadi dalam kita nak memahami agama ni, kita memutuskan satu hukum, kita kena rangkum semua dalil. Kita tak boleh ambil satu-satu dalil je. Memang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampunkan, Allah akan ampunkan dosa selain dosa syirik bagi siapa yang kehendaki. Ya, tapi innallaha syadidul iqab. Kan? Allah melaknat orang-orang yang laknat kaum Nabi Lut. Dia kena balance bab ni. Okey? Boleh faham? Okey, masalah dia diterima atau tak terima, amalan ibadah tu kita tak boleh judge. Tapi selama mana kemaksiatan dia ada tu, kita kena tegur kemaksiatan dia. Kena berlepas diri daripada kemaksiatan dia. Kalau dia tak bertaubat, pasti dia akan dihukum. Tetapi boleh tak dia dapat keampunan? Boleh. Selama mana dia tak melakukan syirik. Dalil dia apa? Dalil yang saya sebut tadi. Allah yang beritahu, bukan saya cakap. Jangan kita lebihi Allah lagi. Cakap, dia ni dah jahat sangat lah. Tak boleh Allah ampunkan ni. Hadis yang mengatakan Rasulullah tak mengaku umat tu ada. Wallahualam, saya tak tahu. Dia kalau tak mengaku umat, kalau Rasulullah mula hadis bukan dari kalangan Jami, dah tak mengaku umat tu. Dia ada dua tafsiran dia. Dia boleh jadi dosa yang Nabi tak mengaku umat tu hanya sebatas dosa besar. Ada juga yang Nabi tak mengaku umat tu dia terkeluar daripada Islam. Dia kena rangkum semua tu. Macam Nabi sebut, man ghasyana falaysa minna. Nabi SAW, barang siapa yang meniru, berbohong, menipu, maka dia bukan daripada golonganku. Tapi dari ini menunjukkan bahawa meniru, menipu, membohong adalah dosa besar, tapi tak mengeluarkan orang tu kepada Islam. Okey? Dia kena rangkum, dia kena Ahlussunnah wal Jamaah ni dia tak ambil sekerat dalil, lepas tu dia keluarkan hukum, tak. Dia rangkum semua dalil, baru dia keluarkan hukum. Baik. Okay, dalam masalah qadar ni juga kita ada bahas tentang apa perbuatan buruk yang disandarkan kepada Allah. Kan kita ada bahas, betul tak? Kalau kita sebut semua yang berlaku ni atas ilmu Allah, macam mana pula adanya orang kafir? Sedangkan Allah akan azab orang kafir tu. Buat apa Allah cipta dia? Betul tak? Kalaulah Allah dah tulis 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, kita ni alus sa'adah ataupun alus syakawah, kita ni penduduk syurga ataupun penduduk neraka, Allah dah tahu, bahkan Allah dah tulis. Buat apa kita beramal? Kita sandarkan je lah dengan apa yang Allah tulis. Kalau Allah tulis aku alus syurga, buat apa aku beramal? Tapi kalau Allah dah tulis aku alus neraka, penat-penatlah aku beramal. Siapa boleh jawab? Buat je apa yang Allah suruh, tapi biar Allah yang tentukan. Buat je apa yang Allah suruh, biar Allah yang tentukan. Dan apa yang dia larang, tinggal. Tapi seakan-akan dia ada benda yang kontradik, betul tak? Allah dah tulis kita ahli syurga ataupun neraka. Allah dah tahu. Tetapi kenapa kita kena beramal, kena jauhi maksiat? Allah dah tulis semua setiap perkara, tetapi kenapa adanya orang kafir, adanya pembunuhan, adanya maksiat? Menguji iman orang Islam. Jadi dia semua kembali kepada maratibul qadar tu. First kali, Allah dah tahu. Ilmu Allah tu meliputi segala sesuatu. Tu Al-Alim. Dan dalam setiap perkara yang telah Allah tetapkan, Allah Al-Hakim. Pasti dia ada hikmah. Pasti dia ada hikmah di sebalik itu. Sebab tu dalam perbahasan
menyandarkan perbuatan buruk kepada Allah, dia ada kaedah-kaedah dia. Tapi kesimpulan dia, setiap perkara yang buruk berlaku, pasti dia ada hikmah dia. Hikmah dia tu boleh kadang kita tahu, boleh kadang kita tak tahu. Tapi kita kena yakin, setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Hari ini, aku bangun sakit, pasti ada hikmah dia. Hari ini aku bangun, aku dapat kabar bahawa cucu aku meninggal ke, anak aku meninggal. Berlaku musibah tu pasti ada hikmah. Aku keluar naik kereta, aksiden, pasti ada hikmah. Walaupun secara zahirnya adalah benda buruk, tapi hikmah tersebut jauh lebih baik daripada benda buruk tu. Analogi dia apa? Seorang anak yang sakit, demam. Dia budak kecil lagi, tak tahu apa. Tetapi tiba-tiba bapa dia datang bawa obat yang pahit. Cakap nak makan obat ni. Agak-agak apa yang budak kecil tengah fikir sekarang? Bapa dia paksa dia makan ubat pahit. Bapa dia baik ke jahat? Jahat kan? Secara zahir ketika ilmu budak kecil tu, bapa aku ni kenapa jahat sangat ni? Aku dah sakit. Dia suruh aku makan benda pahit. Bagilah gula-gula ke apa ke. Tetapi ilmu bapa dia tu lebih daripada ilmu anak dia. Obat ni lah dengan izin Allah akan menyembuhkan kau. Akhirnya engkau akan jadi sihat. Walaupun awal tu zahirnya dia nampak buruk. Begitu juga, sebab tu orang mukmin ni, siapa ingat lagi hadis dia? Dia adalah orang yang sangat Nabi takjub, ajaib. Orang mukmin adalah orang yang ajaib, sehingga Nabi sendiri takjub dengan orang mukmin. Siapa ingat hadis dia? Fadal. Boleh. Semua urusan baik kita. Dari buruk baik kita, yang baik lagi baik. Betul. Masya Allah, itu kesimpulan lah. Tapi kalau matan yang betul-betul terjemahan pun tak apa. Raf. Ajaban lil mu'min. Iza asabahu ish musibah. Matan hadis bukan musibah. Kita apa? Ana bacakan lah. Ajaban diambil mukmin. Sungguh takjub, ajaib bagi urusan orang yang beriman. Orang yang dah beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan qada dan qadar ni. Ajaib urusan dia. Kenapa? Idza asabahu sarra syakar. Jika ditimpa kepadanya sesuatu perkara yang menggembirakan, sarra, dia bersyukur. Dia cepat-cepat bersyukur. Fakana khairul lah. Dan keadaan dia bersyukur dengan nikmat dia tu, bersyukur tu lebih baik bagi dia daripada dia dapat nikmat tu. Boleh faham? Seorang mukmin, dia dapat kereta baru. Bila dapat kereta baru, cepat-cepat, alhamdulillah. Ini semua nikmat daripada Allah semata. Syukur hati. Lepas tu, syukur tubuh badan, dia tingkatkan lagi ibadah dia. Ketika tu dia sujud syukur, dia banyakkan solat sunat. Syukur lisan, dia sebut alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hadza min fadli rabbi. Semua dia kembalikan kepada Allah. Itu bentuk syukur. Dan perbuatan dia bersyukur ketika dapat nikmat tu, fakana khairun lah. Itu lebih baik daripada dapat kereta baru. Okey? Kemudian wa idza asabahu darra sabar. Fakana khairun lah. Dan apabila seorang mukmin itu ditimpa perkara yang darra, bukan musibah, darra. Tapi makna dia musibah lah. Tapi matan hadis dia darra, benda yang mudarat, benda yang dia tak suka, sabar. Dia bersabar. Fakana khairun lah. Dan ketika mana ditimpanya musibah tu, dia bersabar. Keadaan dia bersabar tu lebih baik kalau dia tak kena musibah tu. Seorang mukmin bangun, tiba dia pening kepala. Betul-betul pening kepala sampai tak boleh bangun. Tapi dia bersabar, dia tak mengeluh. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi engkau atas setiap segala perkara yang berlaku, ya Allah. Sebab dia tahu, dia pening kepala ni pasti ada hikmah. Kan? Mungkin hari tu Allah nak bagi dia rehat ke. Mungkin hari tu ada bentuk musibah yang lebih teruk ke. Sebab tu Allah bagi dia pening kepala. Pasti ada hikmah. Dia fikir benda tu, dia berbaik sangka dengan Allah, husnuzan. Dan amalan dia bersabar tu, dia
dia cakap, dia sebut alhamdulillah ala kulli hal, dia tak mengeluh, benda tu lebih baik daripada dia bangun tidur dia tak pening kepala. Itu maksud dia. Faham tak? Sebab apa? Sebab pahala yang Allah nak bagi, kafarah dosa yang Allah nak bagi tu jauh lebih banyak daripada dia bangun dia tak pening kepala, akhirnya dia tak dapat apa-apa pun. Walaupun dia sebut alhamdulillah, tapi pahala ketika mana dia bersabar atas musibah tu jauh lebih banyak, jauh lebih besar di sisi Allah daripada dia bangun dia tak ada apa-apa musibah. Kan kelak di akhirat nanti berdasarkan hadis yang sahih, orang dia melihat dia dah banyak amal soleh dah, tapi ketika dia tengok ketika orang yang selalu sering diuji oleh Allah dihisap, akhirnya dia cakap apa? Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia dan bagilah aku ujian. Sebab dia tengok pahala yang Allah bagi orang yang sabar kata ujian ni sangat banyak. Walaupun orang yang tu dia solat malam, dia puasa, tapi bila dia tengok pahala sabar bagi orang yang ditimpa musibah tu sangat banyak, sehingga dia berharap, ya Allah kembalikanlah aku dunia dan bagilah aku musibah biar aku dapat sabar. Jadi sebab tu urusan orang mukmin ni sangat-sangat ajaib. 24 jam dia akan tenang sahaja. Tidak sedih dan tidak risau. Tidak takut. Kan sebagaimana Allah dah tekankan dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut kepada Nabi Adam, qulnah bitu minha jami'ah. Kami telah berfirmankan kepada kalian, Nabi Adam, Hawa, Iblis, ihbitu minha jami'ah. Turun keluar daripada syurga kalian semua. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jikalau nanti kau dekat dunia nanti, bila kau nak tempuh kehidupan dunia ni, datang daripada aku petunjuk, hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk aku ni, dia menuntut ilmu, dia baca hadis Nabi SAW, dia tadabbur ayat-ayat Allah, akhirnya apa hasil dia? Hasil dia apa tadi? Faman tabi'a hudaya fala khaufun, dia tidak akan takut, sedikit ketakutan tentang apa yang akan berlaku ni. Besok aku tak ada gaji ni, tak ada. Orang beriman tak selayaknya nak takut. Besok dapur aku dah kosong ni, orang beriman tak selayaknya takut. Besok aku nak kena dialisis ni, orang beriman tak selayaknya takut. Walahum yahzanun, dan dia tak pernah bersedih pun benda-benda yang berlaku. Mak dia dah meninggal, bapak dia dah meninggal, dia tak bersedih. Sebab apa? Jika dia ditimpa benda yang dia suka, dia bersyukur, dan dia tahu pahala syukur tu baik untuk dia. Dan kalau dia timpa perkara yang musibah, dia bersabar dan dia tahu pahala sabar tu baik untuk dia. Sebab tu kalau orang betul-betul faham Al-Quran, dia pasti tidak akan takut dan sedih. Kalau kita masih ada perasaan takut benda yang akan berlaku dan sedih benda yang lepas, maknanya kita belum faham lagi betul-betul ayat-ayat Allah. Sebab janji Allah, barang siapa ikut hidayah aku, dia tak akan takut dan sedih. Redha. Redha adalah tahap tertinggi dalam kesabaran. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan bahas sedikit tentang kaedah dalam kita nak menisbatkan benda yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu depan ba'da usbu'ain. Lagi 2 minggu lagi. Minggu depan tuan-tuan hari Khamis raya haji kan? Kan? Hari Khamis raya haji. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل